Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap murid-murid dah bersedia untuk proses PDPR pada hari ini. Okey, ingat lagi tak apa yang kita belajar minggu lepas? Minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan nama malaikat yang wajib kita ketahui dan juga tugas masing-masing. Okey, minggu lepas kita dah belajar 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan juga tugas masing-masing. Okey, jadi hari ni ingat lagi tak nama malaikat yang kita dah belajar? Ingat tak? Okey. Kita tengok. Yang pertama, nama malaikat yang wajib kita ketahui ialah malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Yang kelima, malaikat Raqib. Yang keenam, malaikat Atid. Yang ketujuh, malaikat Ridwan. Yang ke-8, malaikat Malik. Yang ke-9, malaikat Munkar. Dan yang terakhir, nama malaikat yang wajib kita ketahui ialah malaikat Nakir. Okey. Hafal tak lagi nama-nama malaikat ni? Ustazah harap murid-murid dah hafal nama malaikat. Nama 10 malaikat. Kita wajib tahu, kita wajib ingat. Okey? Okey, apa tugas malaikat yang kita dah belajar ni? Apa tugas 10 malaikat yang kita dah belajar ni? Ingat lagi tak? Okey, kita tengok. Okey. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Okey, yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan dan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel. Tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib. Malaikat Raqib mencatat amalan baik. Okey, yang seterusnya, malaikat Atid. Malaikat Atid mencatat amalan buruk. Okey, yang seterusnya, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya ialah menjaga syurga. Dan yang seterusnya, malaikat Malik. Tugas malaikat Malik menjaga neraka. Okey, dan yang terakhir, malaikat Munkar dan Nakir menyoal orang mati di alam kubur. Okey, jadi ini adalah tugas malaikat yang kita dah belajar. 10 malaikat ada tugas masing-masing. Jadi, Ustazah harap murid-murid hafal nama dan tugas malaikat yang kita dah belajar. Boleh? Okey. Okey, tadi Ustazah dah bagi masa untuk murid-murid jawab latihan. Sekarang kita akan tengok balik apa yang murid-murid jawab. Boleh? Okey. Latihan yang Ustazah bagi tadi adalah berkaitan dengan nama-nama malaikat yang kita dah belajar. 10 nama malaikat yang kita dah belajar. Jadi, dekat sini Ustazah ada bagikan beberapa nama. Ustazah minta murid-murid pilih mana nama malaikat yang betul dan mana bukan nama malaikat. Saya harap murid-murid dapat bezakanlah mana nama malaikat dan bukan nama malaikat. Okey. Sekarang kita tengok satu-satu Israel. Israel nama malaikat ke tak? Nama malaikat. Israfil nama malaikat ke tak? Nama malaikat ke tak? Israfil nama malaikat. Okey, yang seterusnya Nakir. Nakir nama malaikat ke tak? Nama malaikat. Daud. Daud nama malaikat ke tak? Daud nama malaikat ke tak? Bukan. Daud adalah nama Nabi. Nabi Daud. Okey, yang seterusnya Malik. Malik nama malaikat ke tak? Nama malaikat. Okey, yang seterusnya Munkar. Munkar nama malaikat ke tak? Nama malaikat. Yang seterusnya Raqib. Raqib pun nama malaikat. Seterusnya Mikail.
Mikail nama malaikat ke tak? Ada tak malaikat Mikail yang kita belajar? Ada. Okey, yang seterusnya malaikat. Apa lagi nama malaikat? Ibrahim nama malaikat ke tak? Bukan nama malaikat. Ibrahim adalah Nabi. Nabi Ibrahim. Okey, yang seterusnya Jibril. Jibril nama malaikat ke tak? Nama malaikat. Okey, yang seterusnya Ridwan. Ridwan nama malaikat ke tak? Kita belajar tak malaikat Ridwan? Belajar. Okey, yang seterusnya Muhammad. Muhammad nama malaikat ke tak? Bukan. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah Nabi, bukan malaikat. Okey, yang seterusnya Ayub. Ayub nama Nabi, bukan nama malaikat. Yang seterusnya Atik. Atik nama malaikat ke tak? Nama malaikat. Okey, dan yang terakhir Sulaiman. Sulaiman bukan nama malaikat. Okey, yang Daud, Ibrahim, Muhammad, Ayub, Sulaiman ni nama apa? Nama Nabi. Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ayub dan juga Nabi Sulaiman. Okey, boleh faham? Saya harap murid-murid betul semualah ini. Okey. Okey, sekarang kita tengok latihan seterusnya yang Ustazah bagi. Apa latihan yang Ustazah bagi? Okey, kat situ ada nama malaikat dan juga tugas-tugas malaikat. Jadi, Ustazah minta murid-murid suaikan nama-nama malaikat kepada tugas masing-masing. Okey, kita tengok satu-satu. Malaikat Raqib. Apa tugas malaikat Raqib yang kita dah belajar? Malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amal kebaikan. Okey. Yang kedua, malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Siapa yang cabut nyawa kita? Malaikat Israel. Yang seterusnya, malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil yang kita dah belajar? Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Okey. Yang keempat, malaikat Nakir. Malaikat Nakir tugasnya adalah menyoal manusia di alam kubur. Bila kita mati, bila kita duduk dalam kubur, malaikat Nakir akan soal amalan-amalan kita di dunia. Okey. Yang seterusnya, malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Okey. Seterusnya malaikat Munkar. Malaikat Munkar tugasnya sama dengan malaikat Nakir, iaitu menyoal manusia di dalam kubur. Okey. Yang seterusnya malaikat Atik. Tugas malaikat Atik yang kita dah belajar. Apa tugas malaikat Atik? Tugas malaikat Atik ialah mencatat amal keburukan yang kita buat. Kalau malaikat Raqib catat amal kebaikan, malaikat Atik catat amal keburukan. Okey, yang seterusnya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, tugas malaikat Ridwan adalah menjaga syurga. Apa pula tugas malaikat Malik? Apa tugas malaikat Malik? Okey, kalau malaikat Ridwan menjaga syurga, malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga neraka. Okey.
Yang seterusnya, Malaikat Mikail. Tugas Malaikat Mikail adalah menurunkan rezeki. Okey, ini adalah nama malaikat beserta tugas masing-masing yang kita dah belajar. Kita dah belajar Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amal kebaikan. Malaikat Atik tugasnya mencatat amal keburukan. Ingat, Malaikat Raqib catat amal kebaikan, Malaikat Atik mencatat amal keburukan. Okey, yang seterusnya Malaikat Israel. Tugas Malaikat Israel mencabut nyawa. Nanti bila kita mati, Malaikat Israel yang akan cabut nyawa kita. Okey. Yang seterusnya Malaikat Israfil. Tugas Malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Okey, yang seterusnya Malaikat Munkar dan Nakir. Tugas Malaikat Munkar dan Nakir ni sama, iaitu menyoal manusia di dalam kubur. Bila kita dah mati, Malaikat Munkar dan Nakir akan soal kita di dalam kubur. Okey, yang seterusnya Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga syurga, dan Malaikat Malik tugasnya adalah menjaga neraka. Kalau Malaikat Ridwan menjaga syurga, ingat, Malaikat Ridwan jaga syurga. Malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Ridwan jaga syurga, Malaikat Malik menjaga neraka. Kita nak masuk syurga, kita tak nak masuk neraka. Okey. Dan yang terakhir, Malaikat Mikail. Tugas Malaikat Mikail adalah menurunkan rezeki. Macam yang kita dah belajar, rezeki ni ada pelbagai. Apa contoh rezeki? Makan kita pun rezeki. Minum kita pun rezeki. Nikmat sihat ni pun, nikmat sihat yang kita ada sekarang ni, kita tak ada sakit, kita boleh jalan. Okay, itu pun rezeki. Jadi, ini adalah 10 tugas-tugas malaikat. Ustazah harap lepas jawab latihan ni, murid-murid lebih faham, lebih ingat nama dan tugas malaikat yang kita dah belajar. Boleh? Okey. Okey, yang seterusnya kita akan tengok latihan yang ketiga yang Ustazah bagi, iaitu berkaitan dengan kesan tidak beriman kepada malaikat. Okey, minggu lepas kita dah belajar apa tindakan yang kita lakukan bila kita beriman kepada malaikat. Itu adalah hikmah bila kita beriman kepada malaikat. Okey, jadi untuk minggu ni Ustazah minta murid senaraikan kesan bila kita tidak beriman kepada malaikat. Okey, maksudnya bila kita sebut kesan tidak beriman kepada malaikat, tu maksudnya adalah kesan yang buruk, kesan yang negatif. Sebab kesan tidak beriman kepada malaikat, dia adalah lawan kepada apa yang kita dah belajar, iaitu hikmah beriman kepada malaikat. Okey, kita tengok satu-satu. Kita tengok apakah kesan bila kita tidak beriman kepada malaikat. Okey, yang pertama, sentiasa melakukan kebaikan. Adakah bila kita beriman kepada malaikat, kita akan melakukan kebaikan? Adakah kita akan sentiasa melakukan kebaikan? Jawapannya, ya, bila kita beriman kepada malaikat, kita akan sentiasa melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa malaikat Raqib tugasnya adalah mencatat amal kebaikan. Apa sahaja kebaikan yang kita buat, malaikat Raqib akan catat. Jadi, kita perlu tulis ke tak dekat kotak ni, sentiasa melakukan kebaikan? Tidak perlu, sebab kita nak kesan tidak beriman kepada malaikat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Sering melakukan dosa. Adakah bila kita beriman kepada malaikat, kita akan melakukan dosa? Adakah kita akan sering melakukan dosa? Jawapannya, tidak. Kita akan takut untuk melakukan dosa bila kita beriman kepada malaikat. Sebab apa?
Macam yang kita tahu, malaikat apa? Malaikat Atik akan mencatat amal keburukan yang kita buat. Apa pun keburukan yang kita buat, malaikat Atik akan catat. Tak terkecuali amal buruk, walaupun kita bersembunyi, orang tak nampak, tapi malaikat akan catat apa yang kita buat, apa keburukan yang kita buat. Jadi kita akan rasa takut untuk buat dosa. Tapi bila kita tidak beriman kepada malaikat, kita akan sering melakukan dosa dan maksiat sebab kita tak takut kepada malaikat, kita tak percaya kepada malaikat. Okey? Jadi ini adalah kesan bila kita tidak beriman kepada malaikat. Okey, yang ketiga, jiwa kita akan resah dan gelisah. Adakah bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa resah dan gelisah? Tidak. Bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa tenang. Sebab, contohnya, bila kita beriman kepada malaikat, kita akan sentiasa memperbanyakkan untuk membaca Quran. Sebab kita tahu malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Okey, jadi kita akan sentiasa membaca Al-Quran sebab kita percaya kepada malaikat. Tapi bila kita tidak beriman kepada malaikat, jiwa kita akan rasa resah dan gelisah. Maksudnya, kita tak tenang sebab kita jauh daripada Quran, kita tak ada panduan. Okey, jadi bila kita tidak beriman kepada malaikat, jiwa kita akan rasa resah dan gelisah. Okey, yang seterusnya kita tengok tidak takut dengan balasan Allah. Adakah bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa takut dengan balasan Allah? Jawapannya, ya. Bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa takut dengan balasan Allah. Sebab apa yang kita buat, semua yang kita buat, malaikat akan catat. Malaikat akan tulis apa pun yang kita buat. Kita akan dapat balasan atas semua yang kita buat. Faham? Maksudnya apa? Bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa takut dengan balasan Allah. Jadi, kalau kita tidak beriman kepada malaikat, kita tak rasa takut. Kita tak rasa takut dengan balasan Allah. Kita buat apa yang kita nak buat. Kan? Okey, yang seterusnya, hidup menjadi tidak tenang. Adakah bila kita beriman kepada malaikat, hidup kita akan tenang? Okay, macam yang saya beritahu tadi, bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa tenang. Jadi, bila kita tidak beriman kepada malaikat, kita rasa tak tenang, kita rasa tak tenteram. Jadi, ini adalah kesan bila kita tidak beriman kepada malaikat. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tidak mendapat rahmat Allah. Bila kita beriman kepada malaikat, bila kita beriman kepada malaikat, kita akan mendapat rahmat Allah sebab kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah larang, kan? Kita percaya sebab kita wajib percaya kepada malaikat. Kan? Jadi, bila kita beriman kepada malaikat, kita akan mendapat rahmat Allah. Tapi bila kita tidak beriman kepada malaikat, apa kesannya? Kita tidak akan mendapat rahmat Allah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Tidak melakukan keburukan. Tidak melakukan keburukan ni hikmah bila kita beriman kepada malaikat. Bila kita beriman kepada malaikat, kita akan takut untuk melakukan perkara buruk. Kan? Macam yang Ustaz beritahu tadilah. Sebab ada malaikat yang catat keburukan kita. Ada malaikat yang catat kebaikan kita. Kan? Jadi, bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa takut untuk melakukan keburukan. Dan yang terakhir, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Okey, ini adalah kesan bila kita beriman kepada malaikat. Kita akan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Kita akan buat
apa sahaja suruhan Allah. Atas muka bumi ni kita akan buat semua suruhan Allah. Kita akan ikut. Kita akan tinggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah larang. Kita akan tinggalkan dosa. Kita akan tinggalkan maksiat. Sebab apa? Sebab kita nak syurga. Kita nak masuk syurga. Kita tak nak masuk neraka. Jadi, kita kena berpegang teguh dengan ajaran Islam. Sebab kalau kita nak masuk syurga, kita kena buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Jadi, kita tengok kat sini, apa kesan bila kita tidak beriman kepada malaikat? Yang pertama, kita akan sering melakukan dosa. Yang kedua, kita tidak takut dengan balasan Allah. Yang ketiga, jiwa kita akan rasa resah dan gelisah. Yang keempat, kita tidak akan mendapat rahmat Allah. Dan yang terakhir, hidup kita menjadi tidak tenang. Ini adalah antara kesan bila kita tidak beriman kepada malaikat. Boleh faham?